Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan hai semua. Hari ini kita akan sambung pelajaran berkaitan dengan subjek Bahasa Melayu di mana kita akan buat ulang kaji berkaitan dengan ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Sebelum itu, kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama sekali, murid akan dapat menjelaskan binaan ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang kedua, murid dapat membina 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk berdasarkan gambar secara individu. Baik. Seterusnya kita lihat apakah itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Untuk ayat tunggal ini adalah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat sahaja. Subjek ini adalah bahagian ayat yang diterangkan, iaitu bahagian pertama dalam ayat. Kemudian predikat pula adalah bahagian terakhir, iaitu ayat yang menerangkan berkaitan dengan subjek. Sekarang kita lihat dahulu apakah contoh-contoh ayat tunggal. Berikut adalah contoh ayat tunggal yang cikgu berikan, iaitu yang pertama sekali, lukisannya sangat unik. Yang kedua, Pak Mat menggemburkan tanah. Yang ketiga, Sweetland memakai kimono. Di sini, lukisannya ini bertindak sebagai subjek dalam ayat, di mana subjek ini selalunya akan bermula dengan frasa nama ataupun kata nama. Lukisannya. Kemudian, predikat ini merupakan bahagian di belakang ayat, iaitu yang menerangkan berkaitan dengan subjek. Sangat unik. Maksudnya sangat unik ini dia menerangkan ataupun memberitahu berkaitan dengan sifat lukisan tersebut, di mana sifat lukisan tersebut adalah unik. Unik di sini ataupun sangat unik di sini dia menerangkan berkaitan dengan lukisan, yaitu subjek. Begitu juga dengan ayat yang kedua, yaitu Pak Mat. Pak Mat menggemburkan tanah. Pak Mat ni adalah kata nama. Kata nama khas. Predikatnya di sini menggemburkan tanah, iaitu menunjukkan satu perbuatan yang dilakukan oleh Pak Mat. Maksudnya dia menerangkan berkaitan dengan perbuatan yang dijalankan ataupun yang dilakukan oleh Pak Mat. Itu adalah fungsi predikat. Begitu juga dengan ayat yang ketiga, yaitu Sweetland memakai kimono. Sweetland sebagai subjek, predikatnya memakai kimono, iaitu memakai ini adalah kata kerja. Jadi predikatnya ini merupakan frasa kerja yang menerangkan berkaitan dengan Sweetland, yaitu subjek. Seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk ini adalah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal, dan ayat majmuk juga mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan menggunakan kata hubung. Di sini, cikgu lampirkan 3 jenis ayat majmuk, di mana ayat majmuk yang pertama adalah ayat majmuk gabungan, yang kedua ayat majmuk pancangan, dan juga ayat majmuk campuran. Ayat majmuk pancangan ini dia terbahagi kepada 3, iaitu pancangan relatif, komplement dan juga keterangan. Sekarang kita lihat dengan lebih terperinci berkaitan dengan ayat majmuk ini. Untuk ayat majmuk gabungan ini terdiri daripada 2 atau lebih ayat tunggal yang sama sifatnya ataupun yang setara, yang digabungkan menggunakan kata hubung gabungan seperti dan, serta, atau, tetapi, sambil, dan sebagainya. Kemudian ayat majmuk pancangan pula terbahagi kepada 3 ayat majmuk pancangan relatif menggunakan kata hubung yang. Untuk pancangan relatif dia menggunakan kata hubung yang. Kata hubung yang. Contoh ayat, Daniel membaca postcard yang dikirimkan oleh Azlan. Ini adalah contoh ayat majmuk. Kemudian ayat majmuk pancangan yang kedua adalah ayat majmuk pancangan komplement, di mana
Ayat majmuk pancangan komplement ini menggunakan kata hubung bahawa. Contoh ayat, Encik Lim yakin bahawa jururuang kedainya itu jujur orangnya. Komplement ini dia dikenali dengan perkataan bahawa. Ingat komplement, ingat bahawa. Kalau relatif, ingat yang. Untuk ayat majmuk pancangan keterangan pula, menggunakan kata hubung ketika, kerana, jikalau, apabila dan semenjak. Contoh ayat, Umar diam ketika dimarahi gurunya. Maksudnya dia akan menerangkan, yang di belakang ini akan menerangkan berkaitan dengan subjek ketika dimarahi gurunya. Di sini kata hubung ketika, kerana, jikalau ini bertindak untuk menerangkan subjek. Seterusnya, ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran ini agak unik sebab ia akan menggabungkan dua ayat dalam satu masa. Ayat majmuk campuran ini adalah gabungan antara ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Ayat majmuk ini seperti yang kita ketahui terbahagi kepada 3. Untuk ayat majmuk campuran ni, ayat tunggal ini akan bergabung dengan ayat majmuk gabungan ataupun ayat majmuk campuran. Ayat majmuk gabungan tadi seperti yang kita tahu adalah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung dan. Maaf ya, ini bukan campuran, pancangan. Ayat majmuk campuran ini akan menggabungkan dua ayat, yaitu ayat tunggal dan juga ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk gabungan seperti yang cikgu cakap tadi merupakan ayat majmuk yang menggunakan kata hubung dan, atau, serta dan sebagainya. Manakala ayat majmuk pancangan ini pula yang terbahagi kepada 3 tadi, iaitu ayat majmuk pancangan relatif, ayat majmuk komplement dan juga ayat majmuk pancangan keterangan. Kita lihat contoh ayat. Azrul dan Aileen yang ditulis oleh Gita. Di sini kita dapat lihat ayat majmuk pancangan gabungan, iaitu menggunakan kata hubung dan juga ayat majmuk pancangan relatif yang menggunakan perkataan yang. Kita dapat lihat di sini ayat majmuknya adalah lebih kompleks berbanding dengan ayat yang cikgu berikan sebelum ini. Begitu juga dengan ayat yang kedua, komputer yang rosak itu dibaiki lalu dijual oleh Hadif. Kemudian ayat yang ketiga, Susan bijak kerana rajin menelaah pelajaran dan membuat latih tubi. Untuk ayat majmuk campuran ini ianya lebih kompleks dan lebih besar maknanya sebab ia menggabungkan dua ayat dalam satu masa, yaitu ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Sekarang tugasan kamu sila bina 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk berdasarkan gambar di bawah dan masukkan jawapan kamu dalam Padlet yang telah cikgu berikan. Berikut adalah alamat URL untuk Padlet tersebut. Untuk kerja rumah, sila siapkan modul golongan kata berkaitan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk, muka surat 45 dan 46 dan hantar sebelum pukul 3 petang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.